Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acaya. Okay, let's say lah memang defendant dia ambil meja seperti yang hang katakan, dia pijak meja tu dan dia sorok pisau tu dekat dalam lampu tu. Dan selepas tu, kenapa defendant dia tak letak balik meja tu dalam original position dia? Kenapa dia mesti dia terbalikkan? And then Anderson kata, aku tak tahu yang tu. So hang jumpa pisau tu disebabkan hang tengok meja tu terbalik, betul tak? And then Edison kata, ya betul. Dan disebabkan meja tu terbalik yang macam relate, yang hang boleh discover kata ada something else. Macam hang jumpa tapak kaki tu dan ada orang sorok senjata dekat atas tu. Benda tu yang macam bagi clue dekat hang. And then Edison kata, betul. So kalau pembunuh tu dia letak meja tu secara macam original position dia, hang pun mesti tak akan jumpakan senjata tu. Anderson kata, ya betul, kemungkinan. Okay, berdasarkan call 911 emergency tu, dan polis sampai dekat rumah Robert, kira macam beza dia tu macam dalam 7 minit macam tu. Ya betul. So maknanya pembunuh tu ada banyak masa untuk sorokkan senjata tu dekat atas lampu tu dan create a scene di mana dia terbalikkan meja tu untuk seumpama macam beri clue dekat polis yang mengatakan ada something dekat lampu ni, ada something yang macam dekat atas ni. And then Anderson kata, yes, possible. And then Eddie kata, okay, let's say lah memang defendant adalah seorang pembunuh. Kalau dia seorang pembunuh, dia sorok senjata tu mestilah sebab dia tak mau polis jumpa senjata tu. Tapi kenapa yang dia ni gigih pergi ambil meja, pergi letak pisau dekat dalam lampu tu dan pergi terbalikkan meja tu dan juga pecahkan pasu tu, seolah-olah dia ni memang nak polis jumpa senjata tu. Lepas tu Anderson kata, pembunuh ni dia macam banyak selalulah buat kesilapan. Sebab tu lah kita ni macam boleh tangkap depa ni. Lepas tu Eddie ni dia tanya Anderson ni, okay, detektif, waktu yang dalam call 911 tu ada dengar bunyi gelas pecah kan? Kemungkinan bunyi gelas pecah tu adalah frame yang mungkin klien saya ni terlanggak waktu dia call 911 tu. And then Anderson ni kata, ya, possible. Okay, detektif, hang ada macam simpan tak report pasal forensik yang dollar bill yang dijumpai dalam mulut kau tu? And then Anderson ni kata, tak ada. Okay, tak apalah, benda tu nanti kita boleh tanya forensik evidence. Okay, sekarang ni apa yang hang jumpa pisau yang dalam lampu tu, yang tu je yang macam fakta yang boleh diterima dalam court ni. Jadi aku nak tanya, dah berapa kali hang ni disiasat oleh pihak atasan? Lepas tu muka Anderson ni lain gila. Muka dia memang muka bengang, dia muka memang tak puas hati lah dengan Eddie ni. Sebab Eddie tanya soalan tu. Lepas tu Anderson ni dia mesti jawab lah. Anderson ni kata, 2 kali. Tapi 2 kali tu kira aku ni tak ada masalah apa-apa. Lepas tu Anderson ni dia macam peli balik. Dia kata, mungkin lepas habis court ni kali ketiga lah kot. And then Art dia bantah lah dengan statement yang dikeluarkan oleh Eddie ni, macam benda ni tak relevan dengan kes pembunuhan ni. Dan bantahan tu diterima lah. And then Eddie ni pun dia kata, okay, detektif, aku dah tak ada soalan untuk hang. And then hakim tanyalah Art, prosecutor, ada nak cross examine ke? Art kata tak ada. And then hakim kata, okay, memandangkan juri-juri ni ada urusan lain, jadi kita terpaksa tangguhkan kita punya perbicaraan ni dan kita akan sambung pukul 3 nanti. Lepas tu Eddie ni dia approach meja dia dan Arnold dia kata good job lah dekat Eddie ni. Dia tak sangka lah Eddie ni macam hebat lah, sebab yelah Eddie ni kan dia last minute jadi lawyer kepada si Robert ni. Jadi soalan-soalan dia ni macam memang soalan yang powerful lah. And then Arnold ni kata ada beberapa orang juri yang macam agree dengan questions Eddie ni, nampak macam memihak kepada mereka lah. And then Robert pun dia cakap, terima kasih sebab macam apa yang hang defend tu macam baik, bagus, macam tu lah. And then Eddie kata dekat Robert, tak apa, jangan risau, kita ada banyak lagi masa dan kita tak boleh seronok sangat sebab kita tak tahu apa yang prosecutor ni punya plan. Lepas tu kira Robert ni pun dia bangun, dia pergi makan lah dekat bilik special untuk dia. Dan semua orang dekat mahkamah tu pun beredar lah pergi lunch. Waktu tu kira Eddie ni dia macam still dalam court tu. Tiba-tiba Harper mai dengan Dilani. Lepas tu dia pergi dekat Eddie, dia berkata benda ni lebih teruk daripada apa yang kita sangkakan. Lepas tu K ni dia diiring bersama 2 orang polis untuk pergi ambil barang-barang dia.
Sebab juri-juri kan diletakkan kena duduk dekat hotel. Jadi Kane ni pun dia pergilah apartment yang di mana dia bunuh lelaki yang dia menyamak ni. Dan ada polis iring dia dan duduk dekat depan pintu lah. Lepas tu Kane ni pun dia bungkus pula dia kemas lah segala baju, seluar, stokin, barang-barang yang untuk dia pakai lah. Lepas tu dia siap bawa make up dia. Tapi pandai lah dia sorok kan, sebab polis ni pun tak nampak kan. Dia kemas barang dia. Lepas tu dia bawa lah bag tu. And then polis tu dia nampak macam ada majalah dekat meja dalam rumah tu. Kira majalah memancing. Lepas tu polis tu tanyalah, oh hang memancing ke? And then Kane pun jawab, memancing. Oh, aku dengan kawan aku kami memancing kat tempat ni apa semua. Hang pernah pergi ke? Kane kata, oh tak pernah pergi. Oh mungkin next time kalau aku nak pergi mancing boleh lah kot try situ. Lepas tu dia pun ni kira macam duduk sembang lah pasal memancing ni dekat dalam kereta. Dan bila sampai dekat court, kira polis tu iring Kane ni masuk ke pintu belakang. Lepas tu kira macam Kane ni dia duduk lah dekat bilik yang juri-juri ni. Waktu tu kira macam dia seorang-seorang, juri-juri lain tak sampai lagi. Dan waktu tu Kane ni dia rasa macam disebabkan perbicaraan ni, dia tak sangka macam Eddie ni macam terror macam tu. Jadi macam dia ada doubt tau. Dia sangsi dengan plan dia. Padahal plan dia dah plan berbulan-bulan. Tapi dia macam takut jugalah kalau macam benda ni akan efek. So dia macam duduk terfikir macam patut tak dia ubah plan dia. So apa yang dia buat, macam biasalah dia baling duit shilling. So dia baling duit shilling, kepala dia stick dengan plan dia. Kalau ekor dia ubah plan dia. So dia baling tu dan duit shilling tu jatuh dekat ekor. So maknanya dia kena ubah plan dia. Lepas dia tengok duit shilling situ, lepas tu dia pun macam fikir. And then dia sambil tu dia makan lah. Rupanya plan dia adalah dia nak bunuh si Rudy tu. Tapi disebabkan dia baling duit shilling tu, dia ubah plan dia. Jadi dia tak jadilah nak bunuh si Rudy ni. Lepas tu Kane ni dia ambil bag dia ambil handphone dia dan dia call laki yang dia duk contact selama ni. Lepas tu Kane ni dia cakap lah, okay, sekarang ni aku ubah plan. And then laki yang dalam handphone tu kata, ni mesti hang dah baling duit shilling kan. So maknanya macam Rudy terlepas macam tu je lah. And then Kane kata apa yang shilling tu pilih itulah yang terbaik. Dan nanti Eddie ni muka dia akan ada dekat setiap sok gambar dekat Amerika ni. So sekarang ni hang boleh tak bagi aku barang yang aku minta? Oh barang tu aku dah letak dekat satu tempat ni, hang boleh pergi ambil dah ready dah barang tu. Kane kata, oh hang dah hantar dah barang tu cepatnya. And then lelaki tu yang dalam handphone tu dia kata, oh aku dah nampak peluang dah. So aku buat je lah benda tu. And Anderson tadi dia macam nampak macam dia dah takut sangat. Dia dah hampir terlepas dah. Dia dah hampir macam terbongkar benda ni. Jadi nak tak nak kita ni kena protect Anderson walau macam mana pun. And then Kane kata itulah fungsinya kita sebagai partner. And then lelaki tu kata, aku macam kesian dekat Eddie ni. Tapi yelah, Anderson pun mesti suka apa yang kita akan buat dekat Eddie ni. Eddie ni pun mesti tak sangka apa yang akan jadi dekat dia. Maknanya Kane dia bekerjasama dengan polis tau. Sebab dia sebut nama Anderson. Mungkinlah dengan polis ataupun dengan someone yang macam lebih powerful, tapi ada polis juga involved. Cerita ni makin lama macam makin okay, waktu Harper dengan Delaney ni dengan Eddie ni, and then macam dia pun ni macam letak beberapa kertas lah dekat depan Eddie ni. Lepas tu Harper ni dia kata lah, okay, Richard Pena, which is serial killer yang DNA dia ada dalam duit dollar bill dekat dalam mulut kau tu. Padahal duit tu di print pada tahun 2013, which is 12 tahun selepas kematian Richard Pena ni. Di mana Richard Pena ni dijatuhkan hukuman mati disebabkan pembunuhan. Dia membunuh 4 orang wanita. Lepas tu Eddie ni dia macam puasa tak sedap hati tau. And then Eddie ni dia kata, dalam pembunuhan Richard Pena ni ada ke jumpa dollar bill juga? Lepas tu Harper dengan Delaney ni tak jawab tau. And then Delaney ni dia ambil gambar, 4 gambar. Lepas tu dia letak 4 gambar ni. 4 gambar ni adalah gambar mayat yang dibunuh oleh Richard Pena. Dan mayat tu, keadaan mayat tu kira macam semua ni adalah perempuan, wanita. Dan kira dia pun ni mostly white lah, white woman. Dan keadaan mayat dia pun tu kira macam kaki dia pun ni macam terbuka macam tu. Macam contoh macam orang buat lompat bintang, macam dia pun terbaring macam orang buat tengah lompat bintang macam tu. Dan
Dan semua empat-empat mangsa ni, keadaan depa ni berpakaian, bukan keadaan macam bogel ke apa. Dan 4 orang wanita ni kira macam depa ni belajar satu universiti dekat satu tempat ni. Lepas tu keempat-empat mayat ni dijumpai macam dekat atas satu rumput dekat dalam kampus tu. Seolah-olah macam mayat depa ni dibuang macam daripada van. Macam kalau kita macam van kalau dibuang orang kan, dia macam meletak je kat tepi jalan macam tu. Dan wanita yang paling tua umur dalam 23 macam tu. Lepas tu Eddie ni dia macam tengoklah gambar-gambar tu. Dia tengok, lepas tu dia macam rasa marah, rasa geram. Lepas tu dia perasan dekat macam salah satu gambar tu, Eddie ni dia nampak ada dollar bill diselitkan dalam bra salah seorang mangsa ni. And then Dilani dia keluarkan lagi satu gambar, dan gambar tu macam kira gambar collage yang tunjuk semua keempat-empat mangsa ni ada terselit dollar bill dalam bra mereka. Dan benda ni tak diekspos oleh polis tau, sebab polis tak nak media sebarkan benda ni. Waktu mula-mula polis check DNA dekat macam dollar bill ni, dia pun tak jumpa apa-apa. Sampailah polis dia suruh macam orang-orang dekat kampus, macam jawatan kuasa dekat kampus ni, suruh staff-staff mereka buat ujian DNA. Macam kira dia ambil lah DNA staff-staff dekat kampus ni. Kira ramai tau staff-staff dia, macam dalam beratus jugalah, macam 400-500 orang. Lepas mereka ambil DNA staff-staff tu, lepas tu dia pun jumpa DNA yang matching, which is Richard Pena. Dan dia ni memang bekerja dekat kampus tu. Dia ni kira macam tukang cuci lah yang kerja dekat kampus tu. Lepas tu Richard Pena ni dia bercinta dengan salah seorang 4 mangsa tu. Lagilah menampakkan dia ni suspek. Kira dia bercinta dengan mangsa terakhir. Dan setiap dollar bill tu ada mark, ada tanda yang macam sebelum ada tanda yang macam Ariella dengan Carl punya tanda, yang ada macam tanda hitam tu, yang macam di mark tu dekat bintang, dekat buah olive, dekat anak panah tu. Lepas tu polis dia ambil gambar dollar bill tu, dia pun ambil gambar macam untuk bukti saja. Dia pun tak nampak tau yang tanda-tanda tu. Lepas tu Eddie tanyalah, Richard Pena dia macam bagi DNA dia macam tu je ke? Macam secara rela ke? And then apa kata dia, Richard Pena ni memang tak ada choice, sebab benda ni macam compulsory untuk staff-staff dekat kampus tu. Jadi mungkin dia bagi DNA dia secara rela sebab dia tak tahu kata benda ni macam ada kena-mena dengan dia. Memang pembunuh tu macam buat kerja clean gila lah, sampaikan dia boleh relate Richard Pena ni dalam kes pembunuhan tu berdasarkan bukti DNA sahaja. And plus dekat kampus tu sebelum ni, kira macam sebelum kejadian tu, ada kes macam perogol bersiri. Jadi disebabkan dia pun jumpa DNA Richard Pena ni, jadi dia pun menuduh juga Richard Pena ni sebagai perogol bersiri tu juga. Sebab dekat macam kawasan bandar dekat kampus tu, macam orang sekeliling macam takut kan. So bila dia pun jumpa macam bukti yang terdekat macam tu, so dia pun ni macam senang salahkan Richard ni je lah. Lepas tu perbicaraan Richard Pena ni kira berlangsung 2 hari saja. Memang nampak macam juri ni bias, memang nak salahkan Richard Pena ni. Dan Richard ni dia ni macam orang, bukannya orang yang berduit, ialah dia ni kerja cleaner. Jadi dia ni macam tak mampu untuk hire lawyer untuk defense dia. Sampaikan dia appeals pun macam di reject, sebab macam orang ramai dah memang nak sangat dia ni dijatuhi hukuman, walaupun bukti macam tak cukup nak kuatkan kata dia ni bersalah. Lepas tu Eddie tanyalah, dia ni macam dia ni mengaku bersalah ke tidak? And then apa kata sampai hayat terakhir dia pun memang dia mengaku dia tak buat benda ni. And then Dilani kata semua orang yang didapati bersalah semuanya cakap macam tu. Semua memang tak mengaku kata depa bersalah. Memang depa menidakkan, depa memang confirm lah, yakin lah kata depa ni tak bersalah, bukan depa yang buat benda tu. And then Dilani ni dia kata, okay, memandangkan clue yang hang jumpa yang macam kata tanda tu menandakan antara 13 states tu, 13 negeri tu. Jadi aku pun call semua polis-polis yang setiap negeri ni, polis, FBI, semuanya dia call untuk macam ada tak kes yang berkaitan, macam yang ada persamaan lah dengan dollar bill ni. And then dia pun siap bagi alert dekat macam hakim, dekat lawyer apa semua pasal kes ni. Lepas tu ada 4 kes yang ada persamaan di mana ada involve dengan dollar bill. Okay, ada satu
pembunuhan di mana mangsa tu dibakar. Dia dibakar oleh duit tau. Kira macam mayat tu dituang minyak, lepas tu yang nak menyalakan api tu kira guna duit tu. Kira ada baki duit tu lagi lah, macam tinggal separuh je dekat sebelah mayat tu. Dan ada DNA seorang lelaki yang macam dia ni bukanlah siapa-siapa. Cuma macam sebelum tu dia ada macam menang loteri 2 juta macam tu lah. Dan dia ni kira macam dituduh lah membunuh orang dengan membakar tu. Lepas tu ada second case di mana ada 3 orang wanita dibunuh, di mana dia pun ni dipotong tau. Dipotong dan ada duit dollar bill tu dekat dalam spender mereka. Dan orang yang dituduh tu adalah seorang lelaki. Dia ni kira macam ada penyakit schizophrenia. Aku ni ada masalah sebutan tadi. Schizophrenia. Dan dia mengaku kata dia buat pembunuhan tu. Walaupun padahal alibi dia berada dengan wife dia waktu pembunuhan tu. Tu pun dia berkata alibi ni tak cukup. Next one, ada 5 orang lelaki dibunuh di mana depa ni ditembak. Dan depa ni macam driver lori. Dan ada duit dollar bill dekat dalam lori depa ni. Polis assume kata depa ni macam driver lori ni, depa ni macam pick up orang jalanan yang nak tumpang. So yang tu kira macam depa anggap macam tips lah yang hitchhiker ni bagi. And then bila polis check DNA dekat dollar bill tu, depa jumpa ada seorang lelaki ni, DNA seorang lelaki ni, di mana dia ni baru saja mewarisi harta keluarga dia yang dah mati seminggu sebelum dia ni dituduh membunuh. And then last kali, seorang budak perempuan berumur 16 tahun di mana dia ni dicolek, dirogol dan dibunuh. Lepas tu dollar bill tu kira dijumpa dekat tangan dia. And mayat dia tu dibuang dekat depan rumah jiran dia. Okay, jiran dia tu merupakan macam orang tua tau. Dan orang tua tu dituduh membunuh budak tu. Sebab DNA orang tua tu dijumpai dekat dalam dollar bill tu. Dan motif dia adalah orang tua tu setiap hari Sabtu akan suruh budak ni beli barang untuk dia. Dan orang tua ni dia akan bayar duit tu dalam cash. Dan orang tua tu mati seminggu selepas dia ni dituduh membunuh tu. And then Dylan ni kata setiap duit tu memang mark dia sama macam apa yang kita jumpa. Mark dekat bintang, dekat anak panah dan juga dekat buah olive tu. Lepas tu Eddie ni dia macam terfikir, oh my god, macam ada seorang lelaki yang dia ni macam membunuh je sesiapa pun. Dan macam dia bukan macam random bunuh tau. Dia macam buat benda ni macam as a game. Kira dia ni bunuh untuk pleasure juga. Ni bukan serial killer dah. Ni memang macam monster. Iblis, syaitan. Lepas tu Eddie ni dia tanyalah dah berapa orang mangsa. And then Harper kata buat masa sekarang ni kalau ikut kiraan 18, 20 kalau termasuk Ariella dengan Carl. Lepas tu Eddie ni tertanyalah siasatan ni termasuk tak dengan Ariella dengan Carl punya. Kira dia tanya Dilani ni lah. Dilani ni kata buat masa sekarang ni kami kira juga Ariella ni dengan Carl ni adalah pembunuhan daripada dollar bill ni. Tapi benda ni still berjalan. Cuma macam tak ada new leads. Kira apa yang aku share dekat Hang ni sebab Hang share dengan aku. Aku boleh jadi saksi untuk bagi tahu tentang FBI tengah siasat pasal kes pembunuhan yang mungkin berkait dengan Robert ni punya pembunuhan. Tapi yang ada kena-mengena dengan Robert ni macam yang close connection lah, macam satu sahaja. Aku boleh beritahu yang tu je. Tak ada bukti dan tak ada information yang baru. Kalau Robert ni didapati bersalah dan dijatuhi hukuman, kira kes ni akan tutup. Bila kes ni tutup, kira macam habis. Memang dah tak boleh siasat dah. And then Eddie tanya, ada tak macam connection, macam mangsa-mangsa dia ni, ada tak macam persamaan ke apa ke? Dylan ni kata tak ada. Setiap mangsa dia ni memang orang yang berbeza, kaum yang berbeza, umur yang berbeza, macam memang tak ada kena mengenal langsung. And then Eddie kata mesti ada juga connection antara mangsa-mangsa dia ni. Sebab cara dia bunuh, macam dia ni macam ada mission, ada plan. And then polis tak siasat pasal benda pasal dia ni. Dia ni mesti ada sebab. Sebab dia dah bunuh 20 orang. Bukannya sikit, banyak tau. Dan dia ni berjaya macam letakkan salah tu dekat orang lain. Bukan biasa-biasa punya serial killer. And then Eddie cakap, okay sekarang ni aku kena macam tengok balik kes-kes ni. Kalau kita nak gunakan bukti-bukti ni, kita macam kena organize, kita kena susun cantik-cantik. Dan bukti-bukti ni kita kena bagi dekat prosecutor, which is DA lah, kita kena bagi dekat DA, District Attorney. Buat masa sekarang ni aku tak boleh macam bawa benda ni waktu first day. Mungkin aku boleh
sambung benda ni untuk next day. Nanti aku boleh minta dekat hakim pasal benda ni. So Dila ni aku nak hang buat deal dengan DA. And then Dila ni kata deal macam mana? Okay, deal ni kira one time offer, take it or leave it. Hang akan my court ni esok. Aku mungkin perlukan hang untuk testify, tapi aku rasa macam benda tu tak perlu pun. Cuma aku nak persetujuan hang untuk share information ni dengan DA. Tapi kalau aku perlukan hang kena cerita dekat aku macam mana hang cerita kat aku ni, hang kena cerita dekat juri. Lepas tu Dila ni kata, aku dah beritahu hang kan, aku tak boleh macam compromise, macam aku tak boleh jejaskan siasatan aku ni sebab dia open investigations. And then Eddie kata, hang tak jejaskan apa-apa, cuma aku nak hang setuju untuk testify benda ni. Tapi hang tak perlu testify pun. Bila aku beritahu kata hang ni testify, aku boleh jadikan hang saksi dan beritahu dekat DA. Kalau hang setuju, hang akan dapat orang yang hang nak tangkap ni dalam masa 24 jam. Dila ni kata, macam mana hang nak tangkap orang ni dalam masa 24 jam? And then Eddie kata, that's the best part. Aku tak payah tangkap dia. Dia sendiri yang akan menyerah diri dekat FBI.